Kak dan maksud you nanti belajar rajin-rajin ya. Kamulah satu-satunya harapan ibu. Ingat pesan ibu dan ayah kau. Okay, Ibu, insyaAllah akan sentiasa ingat pesan ibu. Jangan risau. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Jaga diri. Weh Umi, budak tu macam senang je nak buat kawan. Jom kenal-kenal dengan dia. Boleh? Jom, jom. Hai, nama kau apa? Nama saya Siti Nur Takia binti Zuhari. Boleh panggil Takia. Oh, kau free tak petang ni? Jom pergi ayuk ai. Bila? Lepas kelas ni. Boleh tak? Macam best je. Boleh, boleh. Okey, nanti kita orang kontak. Weh, kau siap lawan-lawan ni nak pergi mana? Oh, aku dah pergi tengok wayang dengan Arfah dengan Lala. Tengok wayang. Assignment kalkulis dah siap ke belum? Misa dah nak kena hantar. Alah, rusa kau lambat lagi. Sempat lagi aku nak buat. Aku pergi dulu Memanglah, tapi siapkan awal lagi senang. Kita kan dah janji sama-sama nak tulis. Ish, sibuklah kau ni. Pandailah kau adjust masa aku. Asal muka kau masam je ni? Tak ada mood lah nak lempak macam ni. Alah, sorry lah weh. Aku stres dengan rumah aku semawar. Lah, asal weh? Dia asyik cakap pasal assignment je. Kan dosa baru kena tak? Oh, tak apa. Aku tahu macam mana nak releasekan stres kau. Tak nak lah aku. Lah, cubalah. Alamak, aku tak siapkan lagi assignment aku ni. Aduh, macam mana ni? Weh, kau asal tu? Muka tak relax je aku tengok. Weh, Umi, kau kena tolong aku. Aku tak siap lagi assignment start ni. Alah, Lex lah. Kau tiru je yang Fai punya. Aku pun tiru dia. Lex. Weh, Fai, pinjam assignment stack kau kejap. Kau buat apa ni semua aku tu? Alah, pinjam je. Kedekut lah kau ni. Tapi kan doktor dah kata tak boleh tiru. Lagi pun penat aku sendiri. Isian lah kau ni. Nanti kita orang bagilah. Kau jangan bagi tahu doktor pula Yelah. Weh, Takia, jom shopping petang ni nak tak? Shopping. Tak nak lah. Aku tinggal sikit je ni. Ish, kau ni apa susah? Minta je lah dekat parents kau. Yelah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dah lama kamu tak call ibu. Risau ibu dibuatnya. Alah, Kak busy sikit lah Ibu. Ibu, Akak ada nak minta tolong ni. Boleh tak transfer RM500 ke Akak? Ish, kamu nak buat apa dengan duit banyak-banyak macam tu? Untuk beli buku lah Ibu. Boleh lah Ibu. Takkan itu pun tak ada. Ibu bukan tak nak bagi, tapi... Kalau tak nak bagi tak apalah. Astagfirullahalazim. Apa kata kau ambil duit mama tu? Ish, tak maulah aku. Nanti mau tahu macam mana. Alah, dia bukannya tahu pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 3 akan membentangkan topik projek kami iaitu pengaruh negatif rakan sebaya. Yang pertama, saya akan membentangkan tentang pengenalan. Jadi, definisi bagi rakan sebaya adalah ahli kumpulan sosial yang mempunyai minat, pengalaman dan status sosial yang serupa. Manakala bagi definisi pengaruh rakan sebaya adalah pengaruh langsung atau secara tidak langsung dalam kalangan mereka.
Pengaruh rakan sebaya ini terjadi disebabkan para remaja lebih dipengaruhi dengan kata-kata dan pandangan daripada rakan sebaya. Mereka juga mempercayai perlakuan yang dilakukan oleh rakan mereka itu merupakan tindakan yang betul. Itu saja pesan. Seterusnya untuk faktor yang mempengaruhi gejala sosial pengaruh rakan sebaya, yang pertama ialah kurang didikan agama. Kurang didikan anak-anak ibarat kain putih dan ibu bapa lah yang bertanggungjawab untuk mencoraknya. Jika ibu bapa sendiri pun tidak patuh pada agama, macam mana anak-anak nak ikut, betul tak? Kesannya, anak-anak tak takut pada dosa atau pembalasan daripada Tuhan. Mereka juga berpendapat bahawa masa remaja diisi dengan hiburan semata-mata. Akibatnya, mereka akan melakukan sesuatu yang salah di sisi agama. Contohnya pergaulan bebas, pengambilan alkohol, pengambilan dadah dan sebagainya. Ialah terpengaruh dengan sikap negatif rakan. Akibat tidak mendapat perhatian daripada ibu bapa di rumah, remaja cenderung meluahkan perasaan kepada rakan. Sebahagian rakan mungkin mempunyai sifat yang negatif. Contohnya, apabila remaja tersebut meluahkan perasaan kepada rakan, rakan akan memberi respon yang negatif seperti, tak apa, jangan stres. Jomlah kita pergi kelab untuk hilangkan stres kau. Remaja yang lemah imannya akan mudah terpedaya dengan hasutan rakan dan terjerumus melakukan hal yang tidak berfaedah. Akhir sekali, pengaruh negatif media massa. Media massa merupakan musuh terbesar kita pada masa kini. Remaja mempunyai keinginan yang tinggi untuk mencuba apa yang mereka lihat di media sosial. Kebanyakan trend-trend yang terdapat di media sosial membawa kesan yang tidak baik kepada masyarakat. Hal ini kerana remaja yang daif menganggap perkara yang dilihat di media sosial itu benar. Oleh sebab itu, mereka mempunyai keberanian untuk mencubanya. Kesan pengaruh negatif rakan sebaya. Yang pertama adalah pengaruh negatif rakan sebaya mampu mengubah sikap seseorang daripada lemah lembut kepada kasar dan biadab. Sekiranya seseorang terus bersikap sedemikian, hubungan kekeluargaan dan persahabatan mereka akan renggang. Tambahan, perubahan sikap mampu membawa kepada kes-kes jenayah berat seperti membunuh. Seterusnya, pengaruh negatif rakan sebaya mampu menyebabkan prestasi seseorang merosot. Individu lebih gemar melakukan perkara yang tidak berfaedah seperti melepak dan merokok. Hal ini akan menyebabkan mereka kurang sukar mendapat kerja dan sukar memberikan komitmen semasa bekerja. Sekali, pengaruh negatif rakan sebaya juga boleh menyebabkan kesihatan seseorang merosot. Hal ini mampu mengubah aktiviti dan rutin harian seseorang. Penlibatan mereka dalam kegiatan menagih dadah juga akan menyebabkan mereka mudah mendapat penyakit seperti HIV. Yang pertama ialah peranan ibu bapa. Peranan ibu bapa adalah sangat penting untuk mengelakkan anak-anak terjerumus dengan pengaruh negatif rakan sebaya. Peranan ibu bapa amatlah penting dalam memberikan perhatian terhadap anak-anak. Ibu bapa mestilah sentiasa memperhatikan setiap gerak-gerik atau pergerakan anak mereka. Ibu bapa hendaklah sentiasa mengetahui atau mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh anak-anak mereka. Selain itu, ibu bapa juga haruslah menerapkan nilai agama yang tinggi dalam diri anak-anak supaya mereka tidak mudah goyah untuk mengikuti perkara-perkara negatif, kerana nilai agama adalah sangat penting dalam mengasuh anak-anak ke arah mempunyai jati diri yang baik. Hal ini kerana pegangan agama yang kuat akan menjadi perisai seiring dengan kedewasaan mereka. Kesan daripada didikan agama yang mencukupi akan melahirkan golongan remaja yang takut
untuk berbuat dosa atau melibatkan diri dengan perkara-perkara yang negatif seperti merokok, hisap dadah, mencuri dan sebagainya. Seterusnya, peranan kedua ialah peranan pihak sekolah. Pihak sekolah juga memainkan peranan penting dalam membendung pengaruh negatif rakan sebaya. Langkah pertama yang pihak sekolah boleh lakukan ialah pihak sekolah boleh menambahkan aktiviti-aktiviti berteraskan akademik dan separa akademik. Kegiatan kokurikulum dapat membentuk para pelajar ke arah peribadi yang lebih baik. Hal ini kerana apabila pelajar menyibukkan diri dengan aktiviti kokurikulum, mereka tidak mempunyai masa untuk melakukan perkara negatif seperti ponting kelas. Selain itu, pihak sekolah juga boleh menyediakan sesi kaunseling untuk pelajar yang bermasalah kerana kaunseling di peringkat sekolah adalah penting untuk membantu pelajar membentuk akhlak yang baik. Program ini akan lebih baik dan bermakna sekiranya kaunselor-kaunselor yang dilantik adalah berkelayakan dan juga berpengalaman dalam menangani permasalahan pelajar dari segi sahsiah dan juga jati diri. Selain itu, yang ketiga, peranan pihak kerajaan. Pihak kerajaan juga amatlah penting dalam membanteras pengaruh negatif rakan sebaya. Yang pertama, pihak kerajaan haruslah menguatkuasakan undang-undang. Kerajaan merupakan badan yang mempunyai kuasa membuat, menggubal dan melaksanakan undang-undang. Tindakan penguatkuasaan pula diperuntukkan kepada jabatan-jabatan di bawahnya seperti pihak berkuasa tempatan. Dalam hal ini, cadangan supaya ketetapan mewajibkan remaja di bawah umur 21 perlu berada di dalam rumah bersama keluarga selepas jam 11 malam adalah satu kewajipan dan mandatory. Hal ini supaya keluarga dapat memantau pergerakan ahli keluarga masing-masing. Selain itu, pihak kerajaan juga haruslah memastikan bahawa pengawal keselamatan perlu membuat rondaan secara berkepala. Hal ini kerana kebanyakan remaja yang berkumpul tanpa membuat aktiviti berfaedah akan menjurus mereka ke arah melakukan aktiviti yang tidak bermoral seperti merempit. Justru itu, jika remaja tertangkap, remaja berkenaan akan diberikan hukuman yang setimpal seperti duduk dalam penjara selama beberapa hari ataupun membuat kerja khidmat masyarakat. Tujuannya adalah untuk menginsafkan diri remaja-remaja supaya mereka menyesal dengan perbuatan mereka dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi. Hal ini kerana perbuatan tersebut akan membawa pengaruh negatif kepada remaja-remaja yang lain. Lebih-lebih lagi, remaja yang mudah terikut dengan perbuatan orang lain. Kesimpulan, secara holistik, pengaruh negatif rakan sebaya mampu memberikan impak yang positif dan negatif. Namun dalam kajian ini dapat kita perhatikan bahawa pengaruh rakan sebaya lebih cenderung memberikan kesan yang buruk terhadap kepribadian seseorang. Justru kita perlu meneliti 3 faktor utama iaitu faktor, kesan dan langkah bagi membasmi pengaruh negatif rakan sebaya. Tindakan ini merupakan tanggungjawab semua dan tiada pengecualian. Berdasarkan hasil kajian kami, dapat kami simpulkan bahawa pengaruh negatif rakan sebaya menjadi asbab kepada keruntuhan hak seseorang. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih.